Okey, hai, hari ini kita akan bercerita tentang teknologi senjata Melayu. Pelik bukan? Biasanya kita mendengar mengenai teknologi senjata api ini berasal daripada cerita koboi, cerita-cerita Eropah dan sebagainya, seperti machine gun, bazooka dan lain-lain. Namun pernahkah kita terfikir bahawasanya teknologi senjata api ini pernah wujud di zaman Kesultanan Melayu Melaka? Mungkin jauh sebelum itu. Jika disorotkan kembali, terdapatnya manuskrip lama mengenai naskah-naskah bedil yang sehingga kini tersimpan di Perpustakaan Negara. Dan secara ringkasnya dapat yang saya nyatakan, terdapat 3 jenis alatan senjata teknologi Melayu. Pertama, tarakul. Yang kedua, istighar. Yang ketiga, lela retaka ataupun kita panggil retaka. Jadi apakah 3 konsep asas orang Melayu ni? Okey, pertama adalah terakul. Terakul boleh disamakan dengan pistol pada zaman sekarang. Jika kita tengok cerita Pirates of Caribbean yang biasanya yang dipegang oleh Jack Sparrow tu, sebuah senjata api macam pistol, itulah terakul bagi konsep orang Melayu. Sebenarnya terakul ni dia lebih kurang 1 kaki panjang, digunakan biasanya dalam peperangan tempur jarak dekat seperti di atas kapal, di dalam hutan dan di kawasan-kawasan yang memerlukan pertempuran secara jarak dekat. Yang kedua adalah istighar. Istighar ini yang dikenali sebagai senapang. Kalau untuk pengetahuan kita semua, perkataan senapang adalah berasal dari perkataan Belanda. Perkataan asal yang orang Melayu buat adalah istighar. Kalau kita tengok catatan Alfonso de Albuquerque mengenai rampasan senjata-senjata api yang dibuat selepas 1511, iaitu selepas runtuhnya Empayar Kerajaan Melaka, pada waktu itu Alfonso mengatakan terdapat 8,000 jenis laras alatan bedil, yang 5,000 daripadanya adalah istighar, 3,000 adalah lela retaka. Okey, saya akan ceritakan mengenai lela retaka sebentar lagi. Perkataan istighar iaitu senapang. Kalau pada tahun 1831, dalam perang pertama antara orang Melayu dan British, iaitu di zaman Perang Naning, sememangnya wujudnya sebuah penciptaan alatan-alatan seperti istighar dan tarakul. British mencatatkan bahawasanya orang-orang Melayu Naning telah menggunakan istighar dalam perang-perang gerila yang berlaku di dalam hutan. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana teknologi senjata api telah wujud oleh orang Melayu. Yang ketiga adalah retaka ataupun meriam. Terdapat 3 jenis retaka. Pertama, anak petaka, meriam yang paling kecil. Lela retaka, meriam yang agak sederhana, lebih kurang 7 ke 8 kaki panjang. Dan seri retaka, iaitu sebuah meriam yang lebih kurang besar seperti sebuah kereta, iaitu digunakan untuk jarak jauh. Okey, apa fungsinya anak petaka? Okey, meriam anak petaka digunakan dalam tempur yang jarak dekat dan boleh dibawa ke mana-mana kerana beratnya lebih kurang 20 ke 30 kilo. Jadi satu meriam anak petaka boleh dibawa oleh 1 orang dan letupan dan jarak berdilannya adalah lebih kurang 20 ke 30 meter. Yang kedua adalah lela retaka, iaitu sejenis laras meriam yang panjangnya 7 ke 8 kaki dengan jarak tembakannya lebih kurang 20 meter ke 30 meter. Iaitu kebiasaannya lela retaka ni digunakan di atas kapal-kapal perang. Yang ketiga adalah seri retaka, iaitu meriam-meriam yang jenis besar. Biasanya diletakkan di kubu-kubu pertahanan seperti kubu pertahanan Melaka. Kalau yang terdapat tengok adalah seperti meriam Seri Petani, iaitu sebuah meriam itulah dikenali sebagai seri retaka, iaitu meriam yang paling besar. Jadi apa yang kita dapat konklusikan pada hari ini, orang Melayu tak semestinya menggunakan alatan senjata, keris, parang terbang dan sebagainya yang menunjuk kepada satu teknologi yang mundur. Sebenarnya orang Melayu telah pun membuat satu teknologi yang lebih kurang sama hebat, mungkin setanding pada zaman itu, dengan wujudnya perhubungan antara Turki Osmaniyah dan Kerajaan Melaka pada waktu itu. Dan saya percaya bahawasanya orang Melayu sudah mempunyai teknologi persenjataan yang canggih, iaitu senjata teknologi alam Melayu.